Assalamualaikum dan apa khabar? Jadi dalam episod aku tak ingat episod ke berapa, kita ada Hasif Ryan. Hai. Jadi dalam episod yang ke-15 kalau aku tak silap, kalau aku salah aku tak tahu. Jadi dalam episod ni kami akan borak pasal kudeta Puspa. Ya Allah, nafasnya aku. Jadi hampa tengok kami ni berpakaian macam pakai pajamas kan, tapi sebabnya memang kami pakai pajamas sekarang ni tengah malam ni. Itulah, rasa pelik pula pakai mask dalam rumah sendiri. Social distancing. Jadi dalam ni macam aku kata, kudeta Puspa setakat ni dah ada 2 volume. Ni volume pertama. Nampak aku zoom, nampak. Okey. Dan ni volume kedua. Zoom lagi. Okey. Letak kat sini aku. Tak lah. Jadi how to start this? Sekarang ni aku dah fikir nak buat macam mana. Nampak lah background ni pun, ni sebenarnya boleh aku sebut? Sila. Ni sebenarnya rumah Acip. Aku datang sini sebab nak pergi PBKL. Yes, dia perkara yang gila. Tak tahu kenapa aku buat benda ni. Okay. Jadi kudeta Puspa kemungkinan akan ada spoiler untuk volume 1 sebab aku dah baca. Dan aku lupa nak tekan stopwatch. Okay. Itu sajalah. Ada kudeta Puspa spoiler untuk volume 1 dan volume 2 tak ada spoiler kot, insyaAllah. Aku pun tak tahu. Jadi pandai-pandailah hampa jaga masa dengar ni. Okay, jadi Acip, the first thing yang aku nak tanya hang. Okay. Macam mana hang balancekan storytelling Mariam dengan storytelling hang? Sebab benda susah kot. 2 penulis satu buku. Nak kata balance tu aku tak pastilah sebenarnya. Sebab apa, macam kalau untuk kudeta Puspa 1 ni, aku macam ada setengah idea Mariam tu aku masukkan sekali lah. Contohnya macam mana aku nak tulis detail untuk apa, untuk tempat tu. Biasanya macam kalau novel dia kena deskriptif kan. Tapi kalau untuk kudeta Puspa 1 ni aku cuba untuk make it as visual as possible, which is visual tapi dia tidak terlalu deskriptif lah. Maknanya simple dan ringkas lah. Itu salah satu dia. Lepas tu macam ada setengah babak tu Mariam yang tolong tuliskan. Contoh macam babak lawan si zombie tu. Itu aku olah balik ikut rangka yang dia bagi. Dia bagi dalam bentuk thumbnail lah. Jadi untuk kudeta Puspa untuk buku 1 ni memang ada campur tangan Mariam. Boleh kata 50-50. Untuk buku kedua ni boleh kata sikit lah, kurang sikit lah, selebih banyak bahagian aku buat lah. Adalah beberapa perkara yang aku minta dia punya pandangan. Awalnya dia diinspirasi dari Fallout kan? Mariam kata lah inspirasi Fallout. Aku sebenarnya tak pasti sebab aku punya betul-betul punya inspirasi tu datang dari bacaan. Macam bacaan artikel pasal perang Vietnam dengan pasal insiden letupan nuklear dekat Fukushima tu. Selepas tu adalah sedikit aku pinjam vibe cerita dari Full Metal Alchemist. Lepas tu ada orang cakap macam ada Code Geass juga. Aku sebenarnya tak perasan kenapa dia orang sebut Code Geass, tapi rupanya sebab warna mata tu purple. Baru aku faham kenapa tiba-tiba ada Code Geass. Sebab aku rasa memang aku tengok Code Geass, tapi nak kata aku directly inspired from that, tidak juga sebenarnya. Dia macam subconsciously lah kot. Mungkin subconsciously inspired from that lah. Visually sajalah orang akan perasan benda tu. Ya betul. So kalau dari segi visual tu mungkinlah orang akan nampak inspirasinya. Macam ada orang cakap kudeta Puspa ni dia macam baca Alita Battle Angel. Walaupun aku sebenarnya tak tengok lagi cerita tu. Tapi itulah kalau untuk inspirasi kudeta Puspa ni, yang pertama yang pasal bacaan tadi, dan yang kedua
sebenarnya inspirasi lagu dari Sawano Hiroyuki yang bertajuk Amazing Trees. Masa aku dengar lagu tu, aku terbayangkan Nisha, dia bukan duduk lah, dia berdiri seorang diri dekat tengah-tengah padang pasir, sambil lihat hasil kerosakan alam macam tu lah. So begitulah. Okay. Semua lagu Hang Kimero pun lagu ni pun lagu. Itulah. Itulah unexpectedly lagu banyak mainkan inspirasi aku. Okay. Kudeta Puspa nombor 2 ni. Hang akan tulis 6 kan? Ya, insyaAllah 6. Aku ada tak lebih lah. Takkan ni dah plan out dah semua 6-6? Memang dah plan dah. Dah ada rangka plot semua. Cuma dari segi manuskrip tu tidak lagi lah. Ada doodle dalam word macam tu lah. Dia macam rangka asal tu ada. Cuma macam mana nak sampai nak betul-betul ikut rangka tu, aku tidak pasti lagi. Sebab apa, macam dia sebenarnya dari segi rangka kasar dia memang ikut. Tapi macam mana dia sampai ke satu scene tu dah berbeza. Okay. Kira main point dah ada lah. Main point dia dah ada. Tapi cerita ni memang based on number 1 lah. Memang fall out habis lah sebenarnya. Ya ke? Aku tak pasti dah pula. Mariam cakap je lah kot. Based on aku punya ni, kalau hampa main Fallout 3 dan New Vegas, dia memang ada kacukan duo tu lah bagi aku. I see. Nanti aku kena try main lah macam tu. Hang mampu nak main. Dia open world. Kalau anda open world ni yang paling minimum, kau kena ada macam 100 hours lah. 100 hours. Untuk orang dewasa yang bekerja, hampir mustahil. Sakit. Even aku nak main JRPG tu pun yang sekarang aku tengah main Fire Emblem Three Houses tu. Yang tu pun aku macam nak commit setengah jam pun, ya Allah malasnya. Setengah jam je. Setengah jam. Dia power system buat macam mana benda ni? Sebab setakat ni aku tengok yang based on Facebook ni siapa ada armor lagi mantap, yang tu paling power. Sebenarnya aku pun tak tahu macam mana aku rangka. Aku main aci rendah. Kalau dia nampak sesuai, kena dah tu. Macam tu je lah. Aku unfortunately aku bukan orang yang pandai plan. Pandai plan. Sekarang aku tengah belajar lagi lah. Dia macam ni. Kalau ada, bagi aku, kalau ada plan kasar tu okey lah. Tapi macam mana aku sampai ke plan tu, itu sangat-sangat bergantung lah. So hang ada destinasi tapi hang tak tahu nak pergi ke tempat tu macam. Jalan je macam mana aku tak pasti. Okay. Unfortunately aku macam tu. Sebab sebenarnya kalau aku rasa lagi mudah untuk aku kalau aku jadi seorang plotter sebenarnya. sebab jadi pencil ni dia macam kau ikut naluri hati kau yang kau sendiri tak tahu betul ke tidak. Betul kena baca 2-3 kali nak tengok betul ke tak. Itulah. Betul, nanti ada sebab ni very hang akan ke arah politikal ke? Sebab ni ada iras-iras dari sikit. Dia macam ada, tapi aku tak rasa aku akan go to it heavily lah. Sebab aku belum mampu lagi nak tulis heavy politik. Tapi aku rasa aku akan cuba balancekan politik dengan action dia lah. Okay lah. Sebab based on cover book tu ni pun aku rasa macam ada pembelotan akan berlaku. Pembelotan aku tak tahu itu perkataan ke tak. Betul lah. Ada je. Ada je. Okay. Tak tahulah ada ke tidak. Kau penulis sendiri pun tak tahu. Kau hanya kau buat apa tahu. Aku tak boleh jamin. Tapi setakat ni best lah. Walaupun bagi aku lah dia terlalu laju, but mungkin sebab lain novel kot. Sebab aku buat style macam tu pun sebab ikut kehendak Mariam juga sebenarnya. Cuma untuk buku kedua ni aku try to slow it a bit, and surprisingly orang lagi suka buku kedua lah. Dia orang kata ada improvement dari segi style penulisan. Even the narrative itself pun dah makin solid lah. Alhamdulillah lah. Okay lah, sebab karakter dia pun
Tak bosan. Mariam, apa bukan Mariam, Nisa tu best sebenarnya. Nisha ni antara inspirasi Mariam dia adalah to make her macam very badass girl lah. Cuma aku perasan kalau badass girl ni dia sama ada annoying dan bodoh. Aku macam aku untuk Nisha dia ada setempat tu dia memang annoying tapi aku tak nak dia jadi bodoh. Aku tak nak dia jadi bodoh. Aku nak dia macam jadi orang yang buat benda yang betul pada masa yang betul. Macam tu lah. So nak kata dia ni noble ke apa ke, tidak lah. Tapi dia orang yang mencuba untuk buat sesuatu yang betul pada masa yang betul lah, situasi yang betul. Okay. Dia more towards instinct kan. More towards to instinct. Aku try to humanize. Aku nak cuba memanusiakan semua watak seboleh-bolehnya lah. Tak bagi one dimensional sangat lah. Tak one dimensional sangat. Tapi sebenarnya untuk first book okay lah. Tapi sebenarnya macam betul lah kot. Sebab ni kot, memang kalau jadi komik memang lagi best kot sebenarnya. Ya, faham. Sebab ada setengah. Aku bukan apa, sebab ada setengah kan ni spoiler untuk buku 1 kan. Kan ada satu scene tu yang dia baru dapat suit tu kan. Ya, betul. Lepas tu tiba-tiba next chapter terus tiba dah panjat dah. Lepas tu ada satu scene tu dah panjat. Okay, nampak view. Oh, cantik lawa pandang pasir. Tiba-tiba dia tengah jalan pandang pasir lah. Dia macam tu. Dia sangat laju, faham. Yang ni aku untuk Data Puspada ni aku try make it slower lah. So aku take time sikit untuk build up the story. Yang ni aku tak nafikan sebab apa? Aku tulis dalam 3 bulan. Lepas tu tak ada proofread. Tak ada proofreader. Itu mungkin antara puncanya lah. Macam Data Puspada ni aku siap sama 3 bulan juga. Cuma aku bagi orang baca lah dalam 3 orang. 3 orang tolong proofread. Diorang kritik lah apa yang kena improvise. So aku ikut. Lepas tu dapat tu lah. So jadi kepada penulis kat sana, cubalah dapat proofreader. Sebenarnya ada proofreader ni sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Tak jadi terlalu short sendiri. Dia tak jadi terlalu short sendiri, tak juga jadi terlalu unstable lah. Dia macam sejak aku ada proofreader ni, aku jadi macam betul ke cerita ni best Betul ke cerita ni best Tapi aku dah tak risau sangat sebab tak apa, nanti ada orang tolong kritik lah. Kalau tak best dia bagi tahu je. Okay. Macam tu lah. Alamak. Tapi sampai juga. Tak ada awal-awal aku ingat sebab salah aku sebab sejujurnya SEO pun macam tu. SEO. Soalan online. Tapi based on bang anime dia sajalah. Dia kalau soal online ni yang aku tahu, katanya dia mula tulis SEO tu masa dia umur 17. Maknanya first book tu, yang first season anime yang kita tengok sampai dalam Aincrad ke, itu dia tulis masa umur 17. Oh wow. Okay, kalau 17 kagum. Betul. Tapi dia sebenarnya dari apa yang aku tahu, dia punya naratif pun semakin improve bila masuk art movie tu. Tak, apa sebelum tu? Phantom Ballet. Yang apa? Macam ni je, macam ni sebut ballet ke violet. Yang jadi pistol tu. Ya betul. Okay. Tapi boleh tahan lah. Sebab aku betul season 2 je. Aku suka, kalau macam art yang aku suka, aku rasa aku start suka dari Phantom Violet lah dulu kot. Yang second tu, yang masa kat Fairy Dance tu, yang tu aku tak suka. Itu pelik juga sebenarnya SEO. Itulah. Aincrad tu macam okey lah Movie pun tak tengok lagi. Movie dia yang first tu apa dia, Ordinary Scale Ordinary Scale. Dia shock lah. Kalau kau suka tengok action dia, memang wow lah. Visual dia memang lawa. Visual dia memang lawa. Dan kalau dari segi plot tu, I would say so-so lah, but very enjoyable. Dia kalau tengok soal online ni, first thing mindset dia bukanlah untuk wow, untuk enjoy. Betul lah. Okay, I mean if you want to be wow, kena tengok cerita lain lah. Okay, lari pula SEO pula.
Jadi sambung balik Kudeta Puspa 6 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan semua. Jadi hang rasa nak sambung bila? Sekarang ni aku tengah siapkan manuskrip dengan Iman Publication. Aku tengah hutang. So dalam tengah berhutang, insya-Allah dalam bulan 10 tu aku dah kena hantar. So selepas tu lah baru aku start buat kupu 3. So mungkin dalam insya-Allah tahun depan lah akan terbit. Okey. Volume 3. Tak, tu aku cakap nombor 2 ni pun tak tahu. Nombor 2 ni apa bezanya dengan nombor 1? Hang cuba jual sikit kat aku. Cuba jual RM2. Kalau kau tak beli siap kan? Mampus. Okay. Untuk apa Kudeta Puspa 2 ni, ada aku perkenalkan watak baru yang lelaki berbaju tentera ni, nama dia Lang Fakri. Okay, Lang Fakri, aku panggil dia Fakri lah. Fakri ni dia sebenarnya putera, kiranya dia macam waris kerabat diraja yang terakhir lah dalam kerabat agung. Kerabat agung ni yang dia sedang mentadbir negara Lamsha sekarang secara luaran semata-mata. Sebab dia sekarang ni yang menjajah negara tu adalah Mahajaya. So diorang ni cuma wujud untuk secara luaran sajalah. Dari segi kuasa diorang memang tak ada kuasa. Diorang memang tak ada kuasa pentadbiran negara tu lah. Jadi untuk watak Fakri ni aku cuba teroka dia punya perasaan yang mana dia rasa dia helpless. Dia rasa dia tak berdaya untuk dapatkan kembali negara dia, dan dia hidup dalam keadaan semua orang persalahkan dia sebagai punca kejatuhan negara Lamsha tu. Okay. So macam two side of the same coin lah dia dengan Nisha ni. Sebab Nisha is like the chosen one yang akan selamatkan. Tapi dia yang mula-mula reluctant. Dia Fakri ni pula dia tidak reluctant, tapi dalam masa yang sama dia helpless. Dia ada kan dekat buku 1 masa dia Nisha kena tangkap. Buku 1 ada, tapi dia macam cameo lah, dia sekejap je muncul. Buku 1 tu okey juga. Tapi yang tu kenapa Han decide untuk letakkan flashback kat belakang masa buku 1 ni? Tak tahulah, aku rasa macam kena. Aku rasa macam kena lah. Dia tak ada lah alasan yang betul-betul solid. Aku macam, kalau aku rasa benda tu natural, I go for. Aku rasa benda tu natural gitu je lah. Ini punya jawapan memang tak membantu sangat. Minta maaf lah kepada mereka yang curious dengan tu. Betul lah. Tapi okay, setakat ni pun zombie tu saja kan makhluk yang hang tunjukkan, tak ada lagi kan kat buku 2 ni makhluk ni. Ya, belum ada lagi yang akan datang yang akan datang adalah. Ya. Untuk hang bagi tahu pun hang pun tak tahu apa yang akan jadi. Ya betul. Rangka dah ada, jangan risau, tapi macam mana mereka muncul tu, itu aku tak boleh nak cakap lagi. Dia benda-benda tentang macam mana ni dia kena tulis dulu baru nampak. Dia kena tulis dulu baru nampak. Dia biasanya bila kau rangka tu memang rasa cerita ni dia akan jadi macam ni, tapi bila kau tulis dia tiba-tiba jadi lain. Dia destinasinya sama, tapi cara sampai ke destinasi tu dia akan berubah. Itu yang selalu berlaku dekat aku lah. Sayangnya. Itu macam mana stay fokus? Macam mana stay fokus on that goal? Maksudnya macam mana? Anda ada satu destinasi kan? Macam mana hang stay the course? Maksudnya mungkin kat dalam satu buku ni ada arc A, arc B dan the big arc kan? Macam mana hang tak nak bagi dia terpesong sangat? Dia asal ada rangka asas, okey lah. Kalau dia tak ada rangka langsung tu yang masalah. Dia asalkan ada rangka asal tu, the very basic one tu, okey lah. Kau tak akan terpesong lah. Dia mungkin akan terpesong sikit, tapi terpesong tu ada sebab dia. Dia akan ada tujuan dia. Lepas tu watak-watak yang hang buat ni based on real people yang hang jumpa ke tak pun semuanya?
Sebenarnya tidak. Macam kalau Nisha ni sebenarnya inspirasi asal dia watak ni apa? Paninia kan nama dia. Paninia dalam Full Metal Alchemist. Dia budak perempuan yang apa? Yang dia kudung kaki tu dia pasang automail dekat kaki dia tu. Tapi watak tu watak yang sangat kecil lah. Dia side character je sebenarnya. Tapi inspirasi asalnya dari situlah. Aku ni jenis lagi suka side character daripada main character. Masalah juga tu. Masalah juga. Itulah. Side character tu yang menginspirasikan jadi watak utama. Dia macam Full Metal Alchemist pun. Apa Full Metal Alchemist ni dalam kudeta setakat ni bagi yang setakat 2 ni lah. Aku boleh kata military lah kot. Military lah kot. Aku baru perasan cerita-cerita aku pun dia ada macam Chimera tu dia ada juga militarinya walaupun tidak dominan. So aku rasa macam mungkin sebab memang sebenarnya aku suka military. Jadi aku ingat nanti nak teroka lebih lagi lah genre military tu. Tapi aku tidak rasa dia akan terlalu teknikal dari segi military tu. Dia just for fun lah. Military is for fun. So nanti memang ni hang kategorikan sebagai fantasy, right? Lebih fantasi tu aku tidak pasti sebenarnya. Aku perasan style penulisan aku ni dia macam fantasi tapi bukan. Dia macam science fiction juga tapi bukan. So aku mungkin lebih tepat kalau aku cakap dia macam science fantasy. The mix of both. Tapi kalau untuk Kudeta Puspa ni aku rasa lebih tepat dia post apocalypse lah. Dia rasa post apocalypse. Tapi yang tu lah ni untuk nak spesifikkan pun susah juga sebab hang main karakter kan. Jadi bukan hang main karakter, hang lebih suka gunakan watak untuk menjalankan cerita. Ya betul. Betul. Yang tu susah sikit. Bukan susah sikit, yang tu yang jadi payah nak point out sebab karakter. Itulah. Macam untuk khayalan tu pun dia sebenarnya ada macam ada nak kata debate tu tidaklah, tapi macam pertikaian. Macam aku macam untuk khayalan ni aku marketkan sebagai drama fantasy. Tapi ada orang kata dia ini aku tak rasa dia fantasi, dia lebih kepada drama. Aku macam kiranya sebab apa? Sebab dia ingat fantasi ni dia macam Lord of the Rings apa semua tu lah yang high and epic. Dia sebenarnya fantasi aku ni dia banyak pengaruh dari style anime Jepun juga sebenarnya kan. Dia orang suka gabungkan slice of life with slice of fantasy juga. Fantasy dia orang pula sama ada supernatural ataupun betul-betul fantasy lah. So fantasy style aku pun lebih kurang ke arah begitu juga. So dia tidak terlalu pure sangat. Pure lah kot. Basically karya aku ni kalau orang harapkan the pure of some kind of genre mungkin takkan dapat lah kot. It's like macam bak kata Husna Ritz dia kata style aku macam mix genre lah. Aku gabungkan apa saja yang aku rasa macam kena dengan cerita dia. Kau tak ada the one big genre, tak ada? Tak ada. Of course aku suka science fiction dengan fantasy. Tapi aku perasan kalau science fiction tu aku perasan aku memang suka tengok sama ada soft ataupun hard. Tapi kalau fantasy aku perasan aku tak tengok sangat sebenarnya. Dia fantasy aku more towards Eastern lah, yang anime style macam tu je lah. Macam kalau Lord of the Rings aku sebenarnya tak tengok. Tu perlu kau fokus sebenarnya. Itulah macam baru ni aku cuba tengok The Witcher tapi macam aku tak hook lah. Tapi aku baru tahu rupa-rupanya yang season 1 tu rupa-rupanya dia
short stories, collection of short stories. So aku macam patutlah aku rasa tak apa? Tak ada long narrative macam tu. Dia tak ada perasaan long narrative tu. Aku jenis yang sudah terbiasa dengan long narrative. Jadi bila tengok The Witcher ni dia rasa macam aku tak tahu aku patut cakap ke tak. Ni aku rasa macam aku tengok Pokemon lah. Monster of the Week macam tu. Ya. Boleh faham. Dia macam episodik macam tu. Dia episodik. Cakap pasal samakan dia macam Pokemon tak agak melampau. Pula. Sorry ya semua. Sorry ya. Itu cuma pandangan peribadi saya je. Apa semua gamer yang tengok ni mau hang. Kopok apa. Macam mana aku nak sambung lagi ni? Okay. Sebab ni sebenarnya it's a good atau excellent foundation. Taklah, dia bukan excellent macam dia memang okey lah, permulaannya okey. Tapi kita rasa nak lagi. Aku rasa lepas baca 2 ni baru dah kukuh betul-betul dia. Ya. Macam Ame pun editor aku pun dia kata dia lagi suka buku 2 daripada buku 1 lah. Sebab dia kata nampak kukuh sikit. Betul lah. Sebab dia bukan introduction kepada dunia ni bagus. Tapi kita nak lagi. Nak lagi. Bukan kau seorang je cakap macam tu. Amal pun dia cakap macam tu sebenarnya. Aku nak lagi katanya. Dia macam kalau katakan kalau ada rezeki, mungkin aku try tulis balik lah Kode Tapu Puspa 1 kalau ada rezeki lah. Sebab best dia macam kau tunjuk rebel semua tu. Lepas tu yang tu best lah juga. Tapi macam mana dia agak tiba-tiba lah juga. Faham? Dia macam dia masa mula-mula aku tulis tu aku rasa dah macam slow je ni, tak apa ke, rupa-rupa dia macam novel ni aku macam mana nak cakap, pada apa yang aku rasa slow tu rupa-rupanya masih laju rupa-rupanya. Mungkin sebab pengaruh style manga kot. Sebab aku kan sebelum tulis novel aku tulis komik. So untuk komik dia kena snappy kan. Kalau novel dia sebenarnya boleh lewah-lewah sikit, boleh take time sikit. Dia memang kena lewah memang kena lewah. Sebab kalau kau manga katakan scene tu berlawan, kau boleh tunjuk gambar je, karakter lompat tu tumbuh. Jadi senang sikit. Tapi kalau novel kau kena detail lagi sebenarnya. Detail lagi. Macam sebelum dia lompat tu dia buat apa. Dia tidak boleh tulis macam kau tulis panel manga. Betul lah tu. Satu lagi aku tak suka. Bukan tak suka, memang tak suka. Okay, terus terang je lah bang. Satu lagi, hang tak put pressure on the people dekat dunia ni. Faham. Maksudnya hang dah tunjuk, okay, satu side ni dah rebel, satu side ni dah berkuasa. Okay, lepas tu dia bergaduh. Lepas tu sekarang ni yang satu side tu dah kalah. Jadi kalau dia kalah pun apa masyarakat dia sekarang ni hidup macam biasa ke? Yang tu yang aku nak tengok. Faham. Sebab kau kata satu side ni kalah. Jadi satu side ni kalah apa? Hidup macam biasa. Jadi kenapa dia nak rebel lagi? Macam tu. Faham. Jadi aku rasa aku tak tulis part tu dengan cukup detail lah. Lepas tu yang tu kat hujung tu tiba-tiba rebel. Aku dah macam, kau tak tunjuk pun orang ni, masyarakat ni tengah ditindas, kau tak tunjuk pun. Sebab aku start tunjuk dari buku kedua. So aku start tunjuk kat buku kedua. Tapi betul lah tu. Dia make sense lah. Nombor 2 tu. Sebab Kode Tapu Puspa 1 ni masih ada pengaruh style manga, bukan style manga lah, style komik punya penulisan. Untuk novel kedua ni aku macam cuba solidkan, cuba go make it more novel lah. Jadi more proper to be read as a novel lah. Sebelum ni pun aku ingatkan memang yang tu style like novel aku kot. Dia sebenarnya kalau nak kata kalau style like novel dia nombor satu lagi tepat dengan style like novel. Kalau untuk 2 ni aku cuba untuk untuk gabungkan dua-dua lah. Both light and traditional novel. Okay. So yang paling ikut light novel? Yang tu sangat betul-betul ikut light novel lah. Okay. Sebenarnya kalau aku tak tahulah, mungkin ada light novel yang penulis naratif dia sama level dengan traditional novel. Tapi kebiasaannya ibarat kau baca manga dalam bentuk skrip.
Ya. Kalau tulis skrip pun bukan kena tahu detail suasana ke Ibarat apa contohlah aku pernah baca Kimi no Na wa punya novel. Okay. Dia kan ada scene apa? Ada scene Mitsuha dia jerit Tokyo. Dalam novel tu dia tulis Tokyo. Dalam kurung gemar. Yeah, ada. Dia macam tu je. Lepas tu Kimi no Na wa macam mana dia explain meteor tu kalau kat lain novel? Tak ingat lah pula. Tapi aku rasa dia betul-betul ikut format movie dia lah punya ni. Siapa datang dulu? Movie ke? Movie dulu datang. Movie dulu sebelum novel. Novel datang kemudian. Aku ingatkan dalam novel tu dia akan detailkan lah sikit. Tapi aku rasa lebih kurang. Dia ambil sebiji je. Sebiji. Memang sebiji. I mean kalau dia buat apa make it more novel, tak akan ada lah Tokyo Tokyo gambar. Dia depan ni memang hang tak ke ni. Aku nak cuba gabungkan light and traditional lah, sebab memang aku tak nafikan sebab aku masih baru belajar untuk menulis novel ni. Walaupun sebenarnya aku dah tulis banyak dah sebenarnya, tapi aku rasa style penulisan aku masih agak komik. Tapi aku rasa untuk Kudeta Puspa 2 ni dia dah start okey sikit. Kurang sikit style komik dia. Kira nak buat style hang, suara hang dalam cerita. Ya, betul. Nak solidkan lagi suara aku lah. Tapi yang tu susah kot. Sangat. Sekarang ni aku macam bila kau tengah develop sesuatu tu, kau rasa apa foundation yang kau dah bina selama ni tiba-tiba hilang macam tu. Sebab kau terjumpa sesuatu yang baru. So dia ibaratnya kau macam in the middle of evolution. So style penulisan aku je sekarang dalam situasi macam ni. Jadi macam kadang-kadang tu sangat susah untuk aku tulis lah. Macam selama ni hang duk tiru lepas tu dah sampai satu point, bukan hang nak tiru saja, hang nak tiru juga. Tapi hang nak tiru hang tu ada suara hang. Betul. Itu yang aku tengah struggle sekarang sebenarnya. Tapi benda tu susah dia. Kalau buku aku paling nampak pun Mitch Albom ada. Murakami mungkin ada kot sebab based on short story dia tu. Tapi tu lah, kalau nak explain benda tu pun susah. Ya. Dia macam mana kalau aku explain in movie terms, memang kalau hampa tengok cerita Muhammad Khalid, Allah yarham Muhammad Khalid, Allah yarham Yasmin Ahmad, P. Ramli. Hampa kalau tengok cerita macam tu, bila orang tanya cerita macam mana, cerita Muhammad Khalid, dia macam nama pengarah tu, nama pengkarya tu jadi adjektif. Dia kalau sampai tahap tu, maksudnya memang cerita tu pengkarya tu saja boleh buat. Tapi yang tu yang susah tu sebenarnya. Susah tu. Aku boleh sampai lah ke tahap tu. Orang kata ni genre apa ni? Ni genre hasil raya. Dia macam tu lah. Bila orang baca buku saja, ni cerita macam mana? Ni cerita Ajib lah. Macam tu lah. Setakat dia aku perasan orang selalu cakap apa baca novel aku macam novel anime. Bila aku tanya anime macam mana, dia tak jawab. dia tak boleh pinpoint exactly which one. I mean even if they do, semua salah. Semua salah. Bukan anime yang mainstream sangat. Tapi kalau aku nak kaitkan ni dengan anime, aku tak layan maker sangat. Memang aku nampak Arcane lah. Tapi bukan animation lah. Arcane agak decent. Mungkin Gurren Lagann kot. Apa? Gurren Lagann. Kalau cerita ya tahu. Mungkin lah Gurren Lagann tu. Tapi Gurren Lagann tu aku suka dia sangat random lah. Yang tu itu yang aku suka sebenarnya. Yang tu kelemahan novel kau tak boleh buat random. Kau tak boleh buat random dalam novel. Tak boleh. Sebab novel ni kan dia macam dia kau kena realistikkan lebih sikit lah. Tekan untuk realistik tu kena lebih sikit. Jadi kau tak boleh letak random. Like imagine aku tulis 3 genre as a novel. Mau kena apa which hand dengan pembaca. Macam tu. Tapi itulah
Aduh. Kalau lah aku boleh buat macam tu. Macam mana tu kau apa tak aku try imagine. Tak, imagine Payah tiga tu. janda as a novel. Dia macam tak janda pertama menyoal Dia macam yang aku perasan, kau tak boleh buat benda tu as random. Kau kena ada explanation terhadap sesuatu tu. Ya, betul. Dia kena random, tapi random tu kena make sense. Ya, random tu mungkin boleh buat random tapi kena make sense lah. Dia dah ada build up dia sebelum ni. Ya, betul. Itulah aku pun masih belajar pasal teknik banyak sangat. Aku follow sebenarnya. Tapi kalau at most aku follow my instinct je lah. dia okey lah. Kau tengok penulis besar macam Neil Gaiman tu pun pernah awal-awal kena reject tu. Betul lah. Tapi dia tahu aku based on satu video tu, dia kata dia kena reject awal-awal. Lepas tu at one point dia pergi ke bengkel novel. Time tu lah baru dia nampak yang sebenarnya dia tengok benda ni salah. Dia tengok novel not as a novelist or writer but as seorang yang membaca. As seorang yang membaca maksudnya? Maksudnya dia tengok dia masa dekat dalam circle bacaan tu kan. Semua novelis tu semua tanya soalan yang sebagai seorang novel lah. Sebagai seorang penulis. Jadi senang maksudnya penulis tu dia cuma ada dalam circle penulis saja. Masa tu dia kata first time macam tu. Lepas tu masa time tu lah baru dia sedar yang selama dia tengok benda-benda ni, tengok movie, tengok baca buku apa semua tu, dia tengok yang sebenarnya dia tengok tu sebagai consumer. Dia bukan tengok sebagai penulis. Faham. Tapi aku rasa advice tu memang betul lah. Ni benda yang aku perasan lah. Macam Kudeta Puspa ni bukan Kudeta Puspa saja. Basically aku rasa every single of my work kot. Dia macam mana pembaca tu pandang karya aku dengan penulis lain pandang karya aku tak sama. Macam kalau pembaca aku perasan diorang macam ni, diorang mudah seronok lah. Diorang lebih cenderung akan seronok baca. Tapi kalau penulis lain dia akan kata macam so-so je. So dia macam lah, standard pembaca dengan standard penulis dia tidak sama. Tapi bukan aku nak kata standard pembaca ni inferior daripada standard penulis, tak. Aku sebenarnya lately aku mula untuk sangat-sangat appreciate standard pembaca lah. Of course lah, aku rasa aku pun sedar macam aku banyak sangat lagi nak kena improve. Tapi dalam usaha aku untuk improve my craft apa semua tu, ada orang kat luar sana dia boleh secara ikhlasnya suka dengan cerita aku. Genuinely suka dengan cerita aku. Macam susah tak nak cari macam tu sebenarnya. Sebenarnya lagi susah nak cari orang macam tu sebenarnya. Yang walaupun dia bukan kritik, walaupun dia kata novel kau so-so, tapi dia kata dengan ikhlas lah, bukan nak hina. Ya betul lah tu. Betul lah tu. Macam aku perasan apa yang aku enjoy sebagai pembaca tak sama dengan apa yang aku enjoy sebagai penulis lah. Macam kalau apa yang aku enjoy sebagai penulis mungkin lah macam slice of life apa semua tu sebab biasa gaya bahasa lah. Gaya bahasa dia macam indah tapi mendata. Mendata tu bukanlah sesuatu yang buruk, tapi dia macam mendata yang menenangkan. So dia basically sedap dibaca lah. Tapi apa yang aku enjoy sebagai pembaca ataupun as a consumer lah cerita-cerita yang macam exciting, macam action, misteri, macam itulah, action dengan misteri, itu yang aku enjoy lah. Itu yang aku nak buat untuk Kudeta Puspa ni. Aku macam nak cuba make it enjoyable lah. Tapi dalam masa yang sama adalah dia punya sedikit depth dia tu. Suhan nak cuba find that balance Lepas ni yang still collab dengan Mariam kan, sebab dia pun ada busy project dia lain juga kan. Masih akan collab macam biasalah. Sebenarnya rangka semua dah settle semua dah. So my only job is to follow that guideline and olah. Olah itulah. Dia macam
Neil Gaiman pernah kata kalau anda jujur dalam penulisan sebenarnya bogel dekat depan pembaca. Betul. Betul. Jadi aku dah tahu soal kat mana hang dalam cerita ni. Kat mana aku dalam cerita ni? Aku rasa dalam kedua mungkin jelas sikit lah sebab aku boleh relate dengan Fakri. Mula-mula aku tak suka Fakri tau, tapi lama-lama aku sangat boleh relate dengan dia. Ya, buku 1 pun macam apa hai bapuk sangat. Kau macam bapuk sangat macam kenapa dia pengis tapi macam kenapa dia tak melawan sangat. Aku sorry kalau aku salah guna perkataan bapuk. Dia sama sekarang ni. Aku tengah imagine Fakri as bapuk. Ya Allah. Bukan bapuk lah. Dia tak ada tulang belakang lah ya. Tapi itulah dia dalam cerita ni memang akan grow untuk bina dia punya tulang belakang tu lah. Untuk bina dia punya tulang belakang tu. So akan jadi so dia akan ke arah romantik ke? Romantik tidak juga. Tak? Tidak, dia just slice lah. Macam subplot jugalah. Subplot. Dia punya main plot tu masih itulah kudeta tu lah. Kudeta, lepas tu misteri tentang zombie tu lepas tu konspirasi, itulah dia punya main plot. Romance tu subplot je lah. Kalau nak ramai tapi siapa nak ship silakanlah ship. Jadi watak mana yang paling hang suka setakat dalam buat kudeta ni? Mula-mula aku suka Kires. Mula-mula, tapi untuk lama-kelamaan ni aku mula suka dengan Fakri dengan Tracy. Tracy ni watak yang barulah muncul dalam kedua. Jadi Tracy ni dia dia macam strategis dalam geng kudeta tu. Jadi biasanya kan strategis jarang perempuan. Kan? Aku rasa lah. Jadi operation lagi. Macam jarang jumpa strategis perempuan. So aku buatlah Tracy tu perempuan. Asalnya Tracy ni aku nak buat dia dari segi style watak tu, aku nak buat dia older woman yang arah-arah sikit. Tak, kalau full Battle Like a Miss macam adik Armstrong tu. Bukan adik, kakak dia tu. Kakak dia. Dia asalnya, tapi kalau ikutkan Tracy yang asal tu dia lebih senang kata motherly lah. Motherly, tapi lama-lama aku macam malas lah aku buat dia petite but deadly je lah. Dia buat dia pendek tapi ganas. Pendek tapi kalau hang buat gaya mak pun tak boleh. Bukan tak boleh juga, dia macam pelik juga sebab ada dua mother figure kan nanti. Betul. So aku rasa itulah aku suka Tracy yang sekarang lah. Tracy yang sekarang ni memang dari segi umur dia hampir sebaya dengan Kira sebenarnya. Dia pun umur 30 something. Tapi badan dia kecil lah. Badan dia kecil lah. Assassin dalam tu. So lepas ni memang akan fokus kepada rebellion tu lah kan? Rebellion. Tapi macam mana hang buat lukisan tu? Ni apa? Macam mana? Macam hang tulis kan? Lepas tu hang bagi draft lukis ke apa? Ke macam ni ada satu perenggan. Cross. Kau fikir macam mana tulis? Asalnya buat macam tu, tapi tapi bila fikir-fikir balik, aku cuba make my own thumbnail lah. Maknanya buat draft, maknanya aku buat lukisan tu lah. Aku dengan Maria akan bincang lah macam mana untuk part tu. Cuma untuk dari segi apa orang panggil sambutan, orang lagi suka Kudeta Puspa 2 punya cover berbanding 1 sebab aku rasa lah sebab mungkin cover Kudeta Puspa 2 ni dia nampak ada story. Tapi kalau 1 ni dia macam I don't know. 1 ni dia macam kau letak zombie kan. Jadi time tu aku terus assume dia tak ada peperangan, tak ada apa pun. Faham. Oh ni battle shonen. Faham. Betul. Orang ada yang cakap cover Kudeta Puspa 1 ni macam mengelirukan sikit. Tapi itu pun salah aku juga sebab aku pergi ambil salah satu ilustrasi babak buat jadi cover. Itu sebenarnya tak boleh rupa-rupanya.
Jadi untuk Gurita Puspa 2 ni aku buat ilustrasi barulah. Jadi fortunately Mariam dengan kawan editor aku Khairul, dia orang tolong come up with the concept, with the cover concept supaya kita dapat macam ni. So macam next time aku kena minta dia orang lah fikirkan konsep. Sebab masalah aku tak pandai fikirkan cover. Jadi aku tak pernah pula terfikir aku boleh minta tolong orang. Tolong fikirkan, especially my proofreader lah. Khairul ni pun dia proofread novel aku, so mestilah dia boleh dapat gambaran sebab dia orangnya pun sangat visual juga orangnya. Okay, Dia seronok dapat kawan yang ada imajinasi visual yang jelas ni. Aku rasa aku dah cukup visual, rupa-rupanya tidak. Rupa-rupanya tidak. Tak ada visual ni komik susah kot sebenarnya. Bukan komik, novel susah nak imagine. Betul. Sebab kadang-kadang aku kadang-kadang lost. Bukan lost, kadang-kadang kan ada satu novel kan. Dia akan explain muka lelaki ni macam ni. Lepas tu like 20 muka surat kemudian aku tak ingat langsung rupa dia macam mana. Faham. Aku ingat dia sebagai nama je. Sebut pasal tu kan. Macam aku mula-mula untuk khayalan tu aku sangat deskriptif pasal muka watak, fizikal watak semua tu kan. Tapi untuk Gurita Puspa ni aku macam kurangkan sikit, dan aku perasan orang suka kalau aku cuba buat deskriptif. Ya, memang logik lah. Dia maknanya bukan dari segi untuk gambarkan rupa watak saja, tapi basically try to make everything as descriptive as possible lah, tapi tidaklah terlalu panjang. Maknanya kena ada balance dari segi visual dengan description lah. Maksudnya ayat tu mungkin kena dia sebenarnya boleh detailkan lagi, but still kekalkan dia punya visual tu. Maknanya benda tu boleh dinampak lah. Asalkan nampak jelas. Jelaskan lagi, betul. Boleh jelaskan lagi. Tapi nak kata cover satu ni clickbaity sangat tak lah, sangat. Ya. Dia still ada, cuma ni sebenarnya ni bukan main point kan. Tak kena be like one bab saja sebenarnya. Ya. Tapi ni memang lagi nampak menarik lagi. Ya, itulah. Ramai nak puji cover kedua. Tambah lagi sebenarnya dia kalau cover ni cantik, dia boleh jadi one continuous thing kot. Sebab story wise memang continuous. Betul. Daripada cover pun aku yang baca satu, aku nampak some shit gonna happen. Asalnya memang nak buat macam tu, tapi sebenarnya tricky sebab kau tak fikir lagi, kau tak siap lagi buku 3 sampai 6. Okay. Oh, jadi kira masa hang tulis ni, hang ada draft untuk ni saja ke? Macam mana? Kira hang ada draft untuk ni saja ke masa hang tulis ni? Hang ada draft untuk volume 1 saja? Tak, masa aku rangka cerita dah ada dari 1 sampai 6. Okay. It mean the main point of the story semua dah ada, semua dah lengkap lah. Cuma macam aku cerita tadi lah, macam mana aku nak olah point-point tu dalam bentuk cerita. Yang tu aku masih teroka sebenarnya. Yang tu nak teroka kena tulis. Kena tulis. Dia tidak boleh main fikir saja. Tak boleh. Dia takkan sama. Okay, faham itu. Dia kena terjemahkan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk draft novel dulu baru kau nampak. Lepas tu kena baca 10 kali baru nampak lagi. Ya, betul. Tu pun belum tentu lagi. Kiranya hang buat cover 2 ni selepas settle lah, memang dah puas hati. Memang selepas dah puas hati. Baru aku nak buat cover. Tapi macam kata lah, sebab nombor 1 ni tak ada provider, nombor 2 ni ada provider tu lah. Betul lah, itulah. So untuk seterusnya nanti pun memang akan terus gunakan proofreader lah. Ada juga kawan yang offer untuk jadi proofreader. Free of charge? Tak ada. Dia kata belanja kopi lah. Belanja kopi. Tapi tak apa, ni sebenarnya kalau jadi animation okey tau sebenarnya. Ya. Sebab this is very family friendly, jadi memang akan lepas dalam Malaysia. Aku ingatkan family friendly, rupanya tidak. Sebenarnya aku ingatkan family friendly, rupanya tidak. Sebab apa? Ada banyak strong language.
Nombor 1 ke nombor 2 ni? Dua-dua ada strong language. I mean bukanlah ada F word ke apa, tapi basically segala kata maki yang ada dalam kamus. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini dosa. Apa? Bangsat, bodoh, itulah. Celaka. Betul-betul sebab benda tu boleh sebut kat TV tapi tak boleh sebut kat radio. Itulah. Aku sangka dah cukup family friendly, rupanya tidak. Ada strong language juga. Kan nak tukar macam mana? Bodoh, sebab tapi dia orang cuma point out lah, tapi dia orang tak kisah sebab dia kata strong language tu kena dengan situasi dalam dunia je. English tu. Macam mana kau nak ubah benda tu? Weh, tak pandai. Bukan, tak guna. Tak guna. Kurang berakal. Patut ceria selalu duk guna tak guna masa dam. Aku tak ingat apa lagi bahasa kuat yang aku guna. Celaka tu yelah, celaka memang semua orang guna. Celaka is very standard lah. Macam kalau apa, bangsat tu mungkin sebab orang dah jarang guna. Bila ada tu macam wow, strong lah. Aku pun baru tahu orang jarang guna bangsat sekarang. Aku ingatkan orang guna lagi. Orang tahu guna je. Orang tahu guna kan. Nanti kalau ada Tok Bilal datang, Tok Bilal bangsat. Nampak kena tu. Aku tak tipu. Tak ada. Tapi betul lah, bangsa memang tak ada orang guna pun. Tapi yang tu mungkin aku tak kata lah sebab memang kesing is wrong. Tapi macam mana lah, ada kena juga. Bukan kena juga guna. Aku tak tahu nak kata dia macam depends on the story you write lah. Ya, betul. Dia macam kalau korang tengok situasi lah. Kalau tengah orang tu tengah marah, kira babi orang takkan. Babi dah aku tak guna lah, walaupun kira kizer tu. Okay, kira kizer. Babi aku tak guna. Aku guna tahi suci. Holy shit. Oh betul, aku ingat. Tahi suci. Tahi suci. Nanti aku ingat, aku tergelak macam tu. Ni Google Translate punya ni. Sebenarnya kalau nak apa? Nak kononnya nak sedap lagi, tinja suci. Tinja suci. Tinja bersih. Tinja bersih. Kan macam apa? Kan dalam English kan dia ada eat shit. Lepas tu kalau nak formal lagi, please dine on faces. Ada juga macam tu. Tapi English ni jadi casual. Benda tu tak faham. Dia bukan casual. English dia lebih gunakan untuk exaggeration benda kita. Kita mencarut untuk memang nak marah. Tapi English ada dua version of carutan. Kau carut sebab kau nak exaggerate, kau carut sebab kau marah. Dan tu betul. Kan? Betul. Betul, ni yang memang tak mau translate. Ada kalau ada rezeki boleh je. Tapi itulah siapa yang nak tolong. Aku tak ada duit. Penterjemahan tengah cuba kan, tengah up kan kat Malaysia. Tak kat Malaysia, based on apa yang aku tengok lah. Ni macam Alhamdulillah lah, macam dah banyak penterjemahan tu semakin naik lah. Aku sukalah tengok sebab apa? Dia macam mana, sebab aku cemburu juga kadang-kadang tengok kedai Indonesia banyak sangat karya English tu dia diterjemahkan dalam bahasa mereka sendiri. So aku pun macam berharap suatu hari nanti pun Malaysia akan jadi macam tu lah. Aku rasa semakin membangun tu. Saya dengan Kiri Raya pun dia cakap macam tu juga. Salah satu punca dia start Bibliofile sebab dia tengok what happen in Indonesia. Sebab itulah aku rasa apa, kan orang kata orang Malaysia ni tidak membaca kan. Aku rasa benda tu kurang tepat sebab sebenarnya orang Malaysia ni dia membaca tapi dia pilih mana yang apa, macam mana aku nak sebut, dia basically apa, akses kepada bahan bacaan tu biasanya terhad.
Maknanya contohlah katakan kalau aku cakap, oh aku nak cerita ala-ala Lord of the Rings tapi dalam bahasa Melayu. Tapi tak ada. Jadi sama ada penulis dia come up with that idea but make it more readable for locals, ataupun dia orang translate buku tu dalam bahasa Melayu. Sebab aku rasa semua orang memang nak membaca, tapi antara puncanya adalah language barrier. Jadi itu macam mungkin kita akan kata, oh dia orang kenalah belajar bahasa Inggeris, tapi dalam masa aku terfikir kenapa tak boleh banyakkan bahan-bahan bacaan luar dalam bahasa kita. Jadi contohlah kalau aku bodoh BI, takkan kau nak expect aku baca buku BI. Macam itulah. Dia ibaratnya selagi aku tak jadi pandai BI, selagi tu aku tak layak membaca. That is not fair for me lah. Jadi macam kita nak bahan-bahan bacaan yang berkualiti, tapi boleh diakses dalam bahasa sendiri jugalah. Okay juga, betul lah juga. Tak ada kalau macam memang tak erti bahasa, macam aku tak erti Jepun, takkan nak baca buku Jepun kot. Itulah. Tapi satu lagi yang tu lah, dia macam buku ni bagi aku lah, sepanjang duduk kadang-kadang tunjuk baca buku kat orang ke apa ke, macam ada setengah tu macam satu situation tu macam semua orang duduk tengah lepak kan. Lepas tu aku buka buku, weh Pak I, hang bosan gila sampai baca buku. Dia jadi macam tu. Pula. Ada setengah yang macam tu, ada setengah yang nampak buku ni as something yang bukan scammer, tapi tu nerdy kot. Bukan tu nerdy. Faham lah kot. Nak kata nerdy tak nerdy, dia macam nak tunjuk bijak kan, macam tu. Macam apa, classy. Dia classy. Macam nak tunjuk ada kelas lah. Dia jadi dia macam dia setakat nak tunjuk hang mantap hang. Dia jadi intellectual. Macam tu. Intellectual. Sebab tu salah satu aku buat podcast ni pun aku tak nak formal gila babi. Sebab nanti bapak bosan ni kalau formal. Yelah. Jadi macam tu lah. Nak bagi, sebab lebih kurang nak bagi nampak fun lah membaca ni. Itulah. Dia bukan nak bagi nampak cool. Membaca is very far from cool. Sejujurnya memang is not a very cool thing to do, tapi it's a thing that to do. Macam lah. Betul faham lah. Tak lah, sebab dia saya nak kata macam cool, rasa macam poyo suka. Aku setakat nak bagi nampak membaca ni macam biasa je, itu je. Macam kalau aku tidaklah nak kata aku membaca bukan sebab benda tu cool ke apa. I mean, but aku tak rasa benda tu salah juga, sebab apa, kita suka benda yang pada kita nampak cool. That itself can be an attempt to appeal for the others, to start reading. Biasa orang membaca, biasa orang buat sesuatu tu sebab dia tertarik, and the cool factor itself can be a form of attraction lah. Untuk mula membaca. Macam apa? Macam contoh orang baca macam contohlah katakan Kudeta Puspa ni jadi best seller gila. Semua orang baca. Kau rasa tak boleh, aku tak boleh ketinggalan ni, aku kena baca Kudeta Puspa ni. FOMO. Dia antaranya fear of missing out, tapi dari perasaan FOMO tu, mungkin dia akan mula berjumpa dengan buku yang tepat untuk dia. Biasanya buku ni kalau macam orang kata dia tak suka membaca tu, dia sebenarnya belum jumpa buku yang tepat untuk dia. Itulah. Macam kalau untuk aku, buku yang tepat untuk aku, macam kalau aku bermula dengan light novel sebenarnya. Light novel macam apa, Sword Art Online, apa lagi, Excel World, Log Horizon, semua series tu lah. Jadi itu ialah, walaupun aku rasa ramai je yang menganggap
baca light novel ni inferior ke apa ke semua, tapi buku itu tepat untuk orang macam aku lah. Aku suka style penulisan macam tu, gaya bahasa macam tu, style cerita macam tu. Jadi itulah buku yang tepat untuk aku. Ya, betul aku sebab Selain light novel, aku pun baca lah juga science fiction. Dan lately aku cuba baca bukan nak kata klasik, dia lebih pada modern klasik, macam contemporary. Contemporary. Tak juga macam George Orwell apa tu, Animal Farm 1984, basically those classic dystopian kind of story. Dulu aku ada pandangan buruk sangat terhadap klasik. Bila orang sebut klasik, aku terus ingat Shakespeare, and I don't like Shakespeare. And I really don't like Shakespeare. Tapi bila aku tahu klasik ni lebih daripada sekadar Shakespeare, macam kita ada Dostoyevsky, kita ada George Orwell, siapa lagi, sangat ramai lah. Jadi sebenarnya kena cari dalam apa jua genre yang kita suka, kena cari yang tepat juga untuk diri kita. Macam sekarang aku dah jumpa lah, macam apa, sekarang aku suka baca George Orwell. Aku harap selepas ni bolehlah nak baca 1984 tu. Sekarang ni tak boleh baca sebab manuskrip aku sekarang ni genre dia slice of life. Aku rasa macam tak kena kalau nak baca klasik tu sekarang. Aku kena baca novel yang kena dengan manuskrip aku tengah buat sekarang. Macam tu lah. Nanti lari dengan vibe tu mampus. Itulah lari vibe tu mampus terus. Tapi betul juga, kena ada masing-masing juga. Tapi still ada that one. Jadi time. Okay kot, boleh kot. Tamat di sini. Jadi berapa nanya? Wow, 12.5. 12.5. Jadi akhir kata, beli Kudeta Puspa. Beli. Okay dah. Betul. Aku jadi happy go lucky, tak boleh happy lagi. Jadi YouTuber sebenar. Jika anda suka video, aku tak suka hang dia tu. Okay, jangan lupa subscribe, like, share. Okay. Dan jangan lupa follow saya punya karya-karya lah, mendapatkan Kudeta Puspa, Khayalan, dan doakan urusan penulisan saya dipermudahkan. Sekarang ni banyak penerbit tengah kejar saya sekarang ni. Tolong doakannya. Chip hot. Tengah hot pula. Risau pula aku. Okay, jadi ada kata-kata hikmat, kata-kata akhir. Kata-kata akhir orang boleh hina tapi kita boleh usaha. Sekian. Okay, jadi bye-bye. Bye.